SBS Channel. Dan sebab dulu sebelum masuk Islam pun saya dah sebut Tuhan itu satu. Bukan saya, malah hampir semua orang bukan Islam, walaupun disembah macam-macam, dia letak atas meja dia disembah macam-macam, cuba kita tanya Tuhan ada berapa, pasti dia jawab Tuhan ada satu. Walaupun mereka sembah macam-macam, ya, mereka akan jawab. Tapi kalau Tuhan satu, kenapa tak nak sembah Tuhan yang satu? Karena kalau Tuhan dah satu, sembahlah Tuhan yang satu. Ya, jawapan mereka mudah. Macam saya jawab dulu, kenapa nak sembah Tuhan yang satu? Sebab agama tok moyang saya sudah pun ada Tuhan-Tuhan kita yang lama. Kalau sembah hak ini sama seperti sembah Tuhan yang satu. Ini logik ataupun balasan yang biasa kita dapat daripada orang yang bukan agama Islam. Tak payah kita nak tukar Tuhan kita nak jadi Tuhan Islam. Dia nampak macam sembah Allah tu macam tukar Tuhan jadi Tuhan Islam. Ya, jadi dia terlalu setia dengan Tuhan-Tuhan mereka. Inilah akibatnya, terlalu taksub dengan agama lama, tak nak berfikir, tak nak belajar. Ini kesudahannya. Alhamdulillah, saya pada peringkat awal belajar agama Hindu daripada ustaz Hindu lah, ustaz Hindu tempatan, guru-guru Hindu tempatan. Dan bila saya dah meningkat nak kata dewasa, masuk pun dah ke universiti dah, saya sempat berguru dengan beberapa orang guru yang datang daripada India yang memang mahir dalam bidang agama Hindu. Jadi syukur, alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya mendapat peluang untuk belajar agama Hindu dan dapat belajar peluang untuk belajar kitab-kitab suci agama Hindu. Walaupun saya dilahirkan dalam agama Hindu, wallahi saya pun tak reti nak baca kitab-kitab suci agama Hindu sebab dia dalam bahasa Sanskrit. Dan bahasa Sanskrit bukan bahasa pertuturan, dia adalah bahasa yang telah mati, bukan bahasa komunikasi. Jadi saya mula belajar agama Hindu, dia datangkan minat kepada saya, belajar secara mendalam. Bila belajar secara mendalam dan banyak kalimah-kalimah yang saya terlihat yang diajarkan kepada saya oleh guru saya, dia amat bercanggah dengan apa yang saya amalkan atau apa yang diamalkan masyarakat agama Hindu itu sendiri, khusus di negara kita. Sebagai satu ayat, kalau tengok kat belakang tu ada sana, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Yang Allah sebut apa? Katakan bahawa Allah itu adalah Ahad, Esa. Baru 1400 tahun dulu ayat itu diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang sama ada di dalam kitab Veda, kitab suci agama Hindu yang telah diturunkan kepada tak tahu mana satu nabi ataupun kepada guru Hindu, yang bunyinya apa? Igam ipat vityam Igam maksudnya Esa. Ya, kitab suci agama Hindu, kitab Veda lebih 4000 tahun dulu dah sebut. Dia kata apa? Tuhan itu Esa. Bila sebut? 4000 tahun dulu. Kalau orang tanya yang Tuhan mana satu, kadang-kadang kita tengok berhala Hindu contohlah kan, kita nampak dia ada banyak macam ramai Tuhan-Tuhan dia. Mana satu Tuhan? Kalau Esa yang mana satu? Kitab yang sama lebih 4000 tahun dulu. Sebenarnya tidak sekali-kali Tuhan sebut kamu boleh melihat wajah aku dengan mata kamu. Lam yakullahu kufuwan ahad, tak ada yang setara dengannya. Dia macam seolah macam terjemahan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, ya, dalam kitab Hindu. Tapi kitab agama Hindu lebih awal diturunkan kepada masyarakat Hindu. Ya, alhamdulillah, akhirnya saya membuat keputusan saya nak pergi cari Tuhan yang Esa, ya, yang disebut dalam kitab Hindu, bukan Tuhan lain. Dah bukan. Saya bagi tahu kat ibu saya ni banyak masalah tentang masalah ketuhanan dalam agama Hindu. Saya nak pergi cari siapa Tuhan yang Esa yang disebut dalam kitab Hindu, dengan harapan saya nak jumpa Tuhan Hindu, nak sembah Tuhan Hindu yang Esa sehingga saya mati. Jadi saya bukan nak keluar agama Hindu, bukan, langsung tak ada niat, langsung tak ada hajat nak tukar agama.
Cuma saya nak cari Tuhan yang Esa yang pernah disebut dalam kitab Hindu. Berapa lama? Lebih 8 tahun saya pergi mencari Tuhan yang Esa dalam agama Hindu. Pergi jumpa guru-guru, ustaz-ustaz Hindu, guru-guru, alim ulama Hindu dalam negara, luar negara. Lepas 8 tahun, semua satu jawapan saya dapat. Semua mengaku Tuhan itu Esa. Semua mengaku memang betul Tuhan tak nampak, tapi tak ada seorang pun bagi tahu macam mana cara nak sembah Tuhan yang Esa. Allah, kesian saya. Ya, saya bukan Tuhan etis. Saya tahu Tuhan ada, saya nak sembah Tuhan yang ada tu. Kitab sebut Tuhan tu Esa. Macam mana nak sembah Tuhan yang Esa? 8 tahun. Ya, sampai satu peringkat saya give up lah, putus asa. Saya yang dulu pagi petang pergi ke berhala, sampai ke peringkat saya sendiri putus asa. Saya kata dah, saya tak boleh nak pura. Dan bila saya pergi balik ke gereja, saya terkenang semula zaman kecil-kecil pergi ke berhala. Dan dalam hati saya kata Alhamdulillah. Tak sebut Alhamdulillah lah, belum Islam lah kan. Saya kata elok jugalah balik ke gereja. Mudah-mudahan saya dapat kenal lagi, rapat lagi dengan siapa? Dengan Nabi Isa AS. Moga-moga saya boleh beriman kepada Nabi Isa, dengan Jesus. Tapi bila mula belajar, baru dah saya dapat tahu bahawa dalam agama Katolik Kristian ni Tuhannya bukan satu, tapi ada 3. Dia ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Dan saya pernah tanya pada padri itu, kenapa 3 Father? Kenapa bukan satu? Sebab saya datang ke gereja dengan harapan jumpa Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Tapi bila disebut Tuhan ada 3, dia kata it's matter of faith in Christianity. Dia kata ini hal-hal keimanan dalam agama Kristian. Kalau kamu nak terima agama Kristian, dan kamu kena terima Trinity ini. Dia kata 3 dalam satu, Trinity. Dia 3 dalam satu. Maksud bukan 3 Tuhan, tapi 3 Tuhan dalam satu Tuhan. Orang Melayu baru terbuka sikit lah minda saya. Tapi kata tak apalah, biarlah orang Melayu aja lah jadi Islam, kita Hindu aja lah. Tapi waktu tu pula tak boleh nak sembah, nak pergi berhala tak pergi, berhala gereja tak pergi. Jadi lebih kurang 2-3 bulan tak buat apa benda pun, tak sembahyang pun, tak sembahyang apa benda pun. Tapi saya bukan etis, saya bukan tolak Tuhan, saya cuma tolak agama saja. Sebab saya tak tahu yang mana satu Tuhan yang sebenar. Saya tahu Tuhan ada. Ya, kalau tanya orang etis, dia kata Tuhan tak ada Tuhan. Dia kata la ilah, tak ada Tuhan. Itu etis. Tapi saya kata ada Tuhan, tapi tak tahu yang mana satu Tuhan. Itu masalah saya. Ya, tapi alhamdulillah dalam keadaan mencari-cari Tuhan itulah satu hari saya terdengar satu forum perdana ehwal Islam, satu malam Jumaat. Lama dululah, bukan 20 tahun dulu. Itu zaman yang ustaz-ustaz yang forum pakai kopiah putih dulu kan. Saya betulan waktu tu saya duduk balik kerja malam, bukan macam ni lah, datang-datang buka TV, tiba-tiba 3-4 orang tua dah pakai kopiah putih sembang-sembang pasal agama. Saya pun duk tengok, bukan pasal minat nak tengok forum perdana ehwal Islam, bukan, pasal remote rosak. Itu aja. Malas nak bangun nak pergi tukar channel. Malas nak bangun bangkit, malas nak bangkit kerusi. Kata leceh lah. Tengok yang kita semua Islam, kita pun kata apa, orang mati nanti kita beriman, kita masuk syurga. Tak acik lah macam ni. Mana Tuhan tu adil? Kenapa Tuhan tak buat mereka semua Islam, kita semua kafir? Yalah, minta maaf saya sebut macam ni lah. Saya nak bagi tuan-tuan rasa macam mana hak orang lain rasa. Syukur alhamdulillah Allah tak bagi kita, Allah tak uji macam tu. Saya malam tu punya maki hamun Tuhan. Kesian Tuhan kena maki hamun dengan saya malam tu. Dia kata Tuhan apa ni? Kalau adil buat semua orang kafir lah, mati semua pakat masuk neraka. Pasal apa nak buat separuh Islam, separuh bukan Islam? Mana adilnya Tuhan? Memang malam tu lah, malam tu bukan malam ni marah, malam tu marah. Marah sungguh dengan Tuhan. Mana boleh? Ya Allah, tuan-tuan semua relax aje lah kan. Dah habis dah pencen apa, cukup duit pergi buat haji, kita pun tu angan-angan mati masuk syurga. Tengok kawan-kawan kita yang bukan Islam, kadang-kadang Masya Allah akhlak mereka hebat. Masya Allah, saya yakin kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, kadang-kadang mereka punya akhlak, mereka punya perangai kelakuan lebih baik daripada orang Islam. Takkan orang macam ni nak mati nak masuk neraka? Ya, saya pernah cerita benda yang sama pada nenek saya yang tahun yang lepas. Nenek saya masih ada, dia ada di Banting. Saya pun ceritakan nenek. Saya kata nenek kalau mati saya lah cucu paling seronok. Saya kata nenek saya ni waktu tu belum Islam, tapi bagi tahu macam nenek kalau mati saya lah cucu yang paling seronok.
Dia kata, kenapa kau pula aku mati kau seronok? Yalah, nenek mati, rumah nenek 20-30 biji, bukan nenek nak bawa pergi pun. Duit nenek yang bertimbun dekat bank bukan nenek nak angkat pergi. Kamilah nak enjoy nenek, kita nak joli lepas tu. Tapi nenek susah, kita seronok, nenek susah. Kenapa saya susah? Pasal nenek masuk neraka. Nenek masuk neraka. Apa dia jawab nenek saya? Kata, aku yang besarkan kamu, bapak kamu mati, kamu kecil-kecil, aku yang besarkan kamu, hantar kamu pergi. Tapi nak masuk syurga nenek bukan ikut baik tak baik saja. Tengok siapa yang kita sembah. Adakah kita sembah Tuhan yang empunya syurga atau tidak? Syarat untuk masuk ke syurga, kita kena sembah Tuhan yang mencipta syurga dan tak boleh sembah selain daripadanya. Saya nak bagi fahamkan nenek saya macam mana dulu Ustaz Harun bagi faham dia dekat whiteboard dia. Dia pun buat satu bulatan besar. Dia kata apa? Kalau saya bagi sebidang tanah 10 ekar tanah kepada kamu, saya bagi 10 orang untuk bekerja dengan kamu, kemudian bagi jentera, bagi traktor untuk membajak tanah apa semua, bagi biji benih, bagi baja, dan duit modal pun saya bagi untuk usahakan tanah. Saya kata apa? Kamu usahakan tanah saya, dah siap dalam sebulan, datang jumpa saya, ambil upah. Kamu pula buat apa? Kamu ambil semua yang saya bagi, kamu pergi usahakan tanah orang lain. Lepas tu hujung bulan datang jumpa dengan saya, minta upah. Maukah saya bayar? Saya jawab, memanglah Ustaz tak bayar. Kenapa? Pasal saya tak kerja dekat tanah Ustaz, saya kerja dekat tanah orang. Tahu pun kamu. Macam itulah Tuhan yang cipta kamu, bagi mata kepada kamu, bagi telinga kepada kamu, bagi mulut, bagi pendengaran suara, semua bagi cukuplah. Bagi segala nikmat kepada kamu, bagi udara kepada kamu, ciptakan matahari untuk kamu, bagi rezeki kepada kamu. Semua yang Tuhan bagi, kamu ambil, kamu gunakan, tapi kamu pergi sembah benda lain. Besok kamu mati, kamu nak jumpa dengan Tuhan yang Esa, kamu nak minta syurga. Maukah Tuhan bagi syurga? 2 kali duduklah. Ya, satu hujah dia hujah Ustaz Harun. Masya Allah, dia nak bagi faham kenapa dia cakap macam tu dalam TV. Saya bila dengar, saya kata, yelah, kita pun bukanlah budak tak pernah pergi sekolah. Betul lah, selama ini sejak kecil sampai saya pun bagi tahu ke nenek saya macam tu. Semua Tuhan bagi, nenek ambil harta benda nenek, semua ni Tuhan yang bagi. Tapi nenek pergi sembah macam-macam gambar-gambar ni semua Tuhan, nenek pergi sembah. Dan besok mati gambar-gambar ni semua, sekarang tak akan cakap besok mati, dia akan cakapkan nenek. Nenek minta syurga ke gambar-gambar ni, Tuhan-Tuhan yang nenek kata dewa-dewa ni, dia akan kata apa? Bila aku suruh kau sembah aku, kamu sendiri datang sembah aku. Patut yang nenek sembah hari ni dulu dia, aku pun duk sembah Tuhan yang cipta aku, Allah. Aku pun duk ingat pada Tuhan yang cipta aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu main, kamu duk pecah kepala kamu kelapa lah macam-macam. Hari ni kau minta syurga, macam mana aku nak bagi syurga? Aku pun duk harap syurga hari ni.